Okay, so a very good afternoon to Anjani Zhao, our interviewee. So I'm Ong Wei Lee, and these are my teammates, and will be interviewing for today. We'll be holding an interview for our academic purpose, which is about business ethic and corporate governance. Alright, okay. So yeah, so I'm Willie, and then they are my teammates, Alice, Singi, and Ain. Yeah. Boleh kita bercakap dengan bahasa Melayu tak? Uh, boleh boleh Roja lah, boleh Roja. Boleh Roja Okay, okay, okay. 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 So next slide is okay. So boleh Encik Nizam cerita sikit tentang organizational background tak? Okay, Contoh. selamat petang semua Okay, jadi syarikat yang awak buat interview ni adalah syarikat Sharp Manufacturing Corporation Malaysia Sembahat lah. Okay, dan syarikat ini ditubuhkan pada bulan Oktober 1989 dan syarikat ini adalah sebuah syarikat pengeluaran alat-alat elektronik lah. Okay, dan hari ini produk utama kita adalah LCD TV lah LCD TV. Okay, saya boleh share dengan awak tak? Kita ada nak share pada awak lah Sekejap Encik nak share screen ke Nak channel? share screen. Share screen. Saya ada buka akses, Encik boleh share tak? Ni Boleh nampak tak awak? Tengah share. Boleh. Boleh nampak? Boleh. Ya. Tadi tak nampak. Boleh. Dia boleh nampak boleh. Okey, itu adalah kita punya apa nama tu, company profile lah. Okey, jadi saya terang kasih sikit kat sini. Okey, ini adalah kita punya founder lah untuk syarikat Sharp. Mr. Tengku Jayakawan ni kita punya founder, telah menubuhkan syarikat Sharp bulan tahun 1912 di Jepun lah. Okey, dan sebenarnya kita telah kita telah bukukan lah kisah kehidupan dia ni dalam sebuah komik tajuk dia ialah bermula daripada sebuah pensil, tajuk dia. Okey. Jadi inilah muka betul dia, Mr. Tengku Jayakawan, dan di sebelah itu kartun tu adalah kita punya komik lah. Okey, dan kita telah bukukan atau mengkomikkan kisah kehidupan Tengku Jayakawan ni pada tahun 2012 dan sekiranya ada pelajar-pelajar daripada universiti-universiti yang datang untuk industrial visit, kita akan bagi diorang naskah lah untuk bacaan. Okey. Sebenarnya cerita ni panjang lah, okey. Dan ini adalah kita punya business philosophy dan business script.
iaitu kita punya matlamat syarikat dan juga kita punya objektif syarikat lah. Okey, matlamat syarikat kita terjemahkan melalui falsafah perniagaan, manakala kita punya objektif diterjemahkan melalui business creed ataupun piagam perniagaan. Okey, dari sini saya dah terangkan tentang falsafah perniagaan kami. Ada 3 lah yang utama yang kita sasarkan, iaitu kita nak memberi teknologi kepada semua manusia lah. Okey, itu yang pertama sekali. Yang keduanya kita nak bahagi-bahagikan kita nak maju bersama-sama dengan kita punya pekerja. Okay, kita bagi insentif, kita bagi inisiatif kepada mereka untuk meningkatkan dia punya bakat, kemahiran sebagainya lah melalui pelatihan dan sebagainya. Okey, dan yang ketiganya ialah untuk kita membahagi-bahagikan kita punya keuntungan kepada semua orang, itu kepada kita punya pelanggan, kepada kita punya pembekal, kepada kita punya shareholders dan juga kepada semua pekerja kita lah. Okey, itu matlamat syarikat. Jadi untuk mencapai matlamat tersebut, kita terjemahkan melalui business creed ataupun piagam perniagaan yang mana semua pekerja perlu memegang kepada 2 prinsip utamalah dalam perniagaan. Yang pertamanya ialah kejujuran dan yang keduanya ialah kreativiti. Okey, dan kat sini dia terangkan lah. Okey, tentang apa itu sincerity, apa itu kreativiti. Pertama kat sini dia kata sincerity is fundamental to humanity. Maknanya kejujuran ialah asas kehidupan kita lah. Okey, jadi maknanya kita lahir-lahir ni kita dah ada sifat jujur tu lah dan kita kena bawa sifat jujur tu dalam pekerjaan kita. Apa yang kita buat setiap hari kita kena buat sehabis baik lah. Okey, yang keduanya ialah harmony bring strength. Maknanya keharmonian kekuatan adalah kekuatan. Kita nak wujudkan sikap kerjasama lah daripada orang bawahan sampai lah orang atasan. Kita nak bekerjasama untuk mencapai matlamat syarikat. Okey, yang ketiganya ialah apa nama ni? Politeness is a merit. Politeness apa? Sopan santun. Kesopanan adalah kesopanan adalah alamak lupa lah. Ada bahasa Melayu juga saya pun terlupa lah apa maksud dia. Okey, tapi tak apa. Okey, dan sebenarnya kesopanan ni maknanya kita nak saling hormat menghormatilah antara satu sama lain. Jadi maknanya kalau dulu kita akan greeting lah setiap pekerja datang masuk kerja, kita akan greeting setiap pagi. Okey, maknanya kita akan kumpulkan kitanya management, kita akan duduk kat depan pagar, kita masuk dan kita akan greeting semua pekerja yang masuk. Sebab kita nak hormat dia lah kerana dia yang bagi keuntungan kepada kami lah kan. Okey, seterusnya creativity promotes progress. Okey, iaitu creativity ni memberi pembangunan lah. Okey, kita nak menunjukkan sifat kreativiti kepada semua pekerja kita lah. Bukan dari segi kerja saja, tapi dari segi diorang punya kehidupan. Kemudian keberanian adalah asal kehidupan bermakna. Jadi kita nak wujudkan sikap positif lah kepada semua pekerja untuk mencapai kejayaan ni bukan mudah lah. Kita banyak rintangan dan sebagainya. Jadi kita kena sikap positif pada rintangan-rintangan yang ada lah. Macam sekarang ni kita ada COVID dan sebagainya kan. Jadi banyak rintangan dia. Macam mana kita nak cope dengan masalah tersebut. Okay. Alright. Seterusnya inilah peta lah di mana kita berada. Kita berada di kawasan Sri Gading, Batu Pahat. Okay. Dan alamat dia adalah PLO 225 kawasan Pedesaan Sri Gading 83009 Batu Pahat, Johor lah. Okay, ini adalah bangunan syarikat. Pelan syarikat. Kita ada 3 bangunan kilang. Okay, kita ada pelan 1, pelan 2, pelan 3. Okay, dan setiap bangunan kilang ni kita ada proses kerja tertentu lah. Okay. Dan saya tak cerita kat sini lah Okay, saya dah bagi ringkas saja sebab makan masa panjang nanti kalau saya lanjut kan. Okay, ni adalah kita punya headquarter kita lah di Jepun iaitu Tokyo Dome. Ni kita punya headquarters dan itu ada banyak aktiviti perniagaan lah. Selain daripada kita punya syarikat, kita ada banyak aktiviti dalam tu. Okay. Dan produk utama kita adalah LCD TV lah. Sekarang ni kita panggil LED TV tapi sebenarnya sama je LCD TV sebenarnya Cuma penggunaan LED dalam kita ni backlight tu yang jadi kita panggil LED TV lah Okay, selepas tu kita juga ada banyak produk lah
sampingan yang kita buat. Kita ada buat kits untuk TV, kita ada buat kits juga untuk kits ni adalah produk Sparosia lah, iaitu ni kalau kita lihat kat sini, ni adalah PWB, ni adalah kit lah kita panggil yang ini kita supply untuk syarikat-syarikat Sharp yang lain. Contohnya kita ada supply untuk Sharp Thailand dan sebagainya lah, untuk produk-produk lain. Okey. Okey, ini masa kerja kita, ni cerita sikit lah. Kita ada 5 hari bekerja seminggu, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Masa kerja kita adalah 8 hingga 5.30 petang setiap hari, dan total employee kita setakat bulan Jun 2021 adalah 1,143 orang lah. Okey, ni tarikh ni kita masa tahun 2020 yang lepas. Okey, kita juga ada union dalam syarikat ni kita ada union, kita panggil Electrical Industry Worker Union. Okey, jadi maknanya pekerja-pekerja bawahan, bukan bawahan lah, pekerja-pekerja skop, kita ada skop management dan skop production lah. Okey, di bawah skop production kebanyakannya adalah di bawah union lah. Okey, ini adalah kita punya org chart. Okay, kita punya managing director kita ialah Mr. Woon Yin Hop. Okey, managing director. Kita ada FA general manager Mr. Tan In Lai. Kita ada factory manager, dulu factory manager lah, sekarang ni dia punya position dia adalah deputy MD, iaitu Mr. Y Kelly ataupun Lee Yo Kiang. Kita ada purchasing and delivery senior manager Mr. Teh Keh Yan. Kita ada finance administration Mr. Ng Siu Ling. Untuk production control Mr. Hamran. Kita ada quality assurance Mr. Teo Chi Hong. Kita ada plan 3. Plan 3 ni untuk produk OEM, kita ada Mr. Gan Meteng. Kita ada plan 2 untuk production final, kita ada Mr. San Chin Chuan. Kita ada Mr. CK Yong untuk plan 1 untuk PWB, dan kita ada engineering untuk Mr. Ong Chu Hong. Okay? Ya. Okey, adalah kita punya history lah ataupun latar belakang syarikat. Sebenarnya 1980 dah ada dah, tapi nama syarikat dulu masa tahun 1980 ni ialah SREC, Sharp Roxy Electronic Corporation Malaysia Semrat. Okey, asalnya dulu kita ada Sharp Roxy dan kita ada Sharp Manufacturing. Okey, Sharp Roxy ni adalah yang paling pertama sekali ditubuhkan di Batu Pahat, iaitu pada tahun 1981. Okey, kita punya syarikat SMM ataupun Sharp Manufacturing Corporation Malaysia Semrat ditubuhkan pada tahun 1989. Maknanya ada 2 buah syarikat Sharp di Batu Pahat dahulunya. Okey, dan kita pada tahun 2009 kita telah merge. Kita dah bergabung, maknanya kita beli Sharp Corporation Jepun telah membeli saham Roxy untuk menjadikan kawasan Pilihan Serigala ini hanya ada satu saja syarikat Sharp yang menggunakan nama syarikat Sharp Manufacturing Corporation Malaysia Semrat sampai dah sekarang. Okey. Dan pada asalnya SREC ni dia buat CRT TV, iaitu TV yang lama lah. Dan SMM ataupun Sharp Manufacturing Corporation Malaysia Semrat dia buat LCD TV. Okey. Benda yang sama tapi cuma beza dia punya teknikal ni sajalah. Okey, untuk SMM dia start tahun 1999 sampailah sekarang. Okey, jadi kita merge dengan SRC pada tahun 2009. Jadi mana sebahagian pekerja kita ni adalah daripada SRC dan sebahagian lain adalah daripada SMM. Okey, seterusnya ada cerita banyaklah cerita dia Tapi inilah kita punya pencapaian-pencapaian lah yang telah kita capai semenjak kita menubuhkan syarikat ni. Kalau kita lihat production kita ataupun kita produktiviti kita sangat tinggilah. Okey, iaitu pada tahun 2012 kita lihat 2012 ni kita dah buat sebenarnya kita dah bergabung, tujuan bergabungan itu adalah untuk kita buat pengeluaran LCD TV secara setempat. Kerana pada tahun 2005 sebenarnya kita telah mula buat LCD TV.
Tapi pada masa tu kita buka cawangan di Sungai Petani Kedah untuk buat sebahagian proses LCD TV lah. Okey, kemudian pada tahun 2009 kita bergabung dan pada tahun 2010 kita bawa proses yang berada dekat Sungai Petani Kedah tu kita bawa ke sini untuk membuat proses LCD TV secara setempat. Jadi maknanya kita boleh buat TV dengan harga yang lebih murah lah sebab kosnya lebih kurang. Okey, lebih kurang daripada yang asal. Okey, seterusnya pada tahun 2012 sebenarnya kita ada keluarkanlah produk TV yang paling besar sekali kita buat dekat syarikat Sharp ni, iaitu LCD TV bersaiz 90 inci pada masa tu. Dan di samping itu juga pada tahun 2012 ni kita telah menyambut 100 tahun Sharp. Okey, jadi pada masa tu pengeluaran produk Sharp, LCD TV Sharp telah mencapai lebih kurang 10 juta unit lah. Okey, pada masa tu. Dan sehingga sekarang ni untuk pengeluaran LCD TV kita telah mencapai lebih kurang 25 juta unit lah. Okey, ini tahun 2017 kita ada 20 million unit LCD TV. Pada tahun 2021 ni kita dah lebih kurang capai 25,000 juta unit lah. 25 million juta 25 juta LCD TV. Okey, inilah pencapaian syarikat lah. Ini untuk penghargaan daripada agensi-agensi luar, agensi-agensi kerajaan. Contoh kat sini kita ada daripada custom, kita dapat pada tahun 2014 daripada EPF, KBSP kita pun dapat daripada DOS, apa ni, Occupational Safety and Health. Kita juga dapat highest GST payer pada tahun berapa ni saya tak ingat Jadi tahun itulah. Okey. Dan 2 tahun berturut-turut pada tahun tak silap saya ni 2016, 2017 dan 2018 sebab tahun 2019 kita dah tak ada GST kan. Ya, betul. Okey. Jadi ini adalah pelan syarikat atau pembangunan syarikat, ada 3, pelan 1, pelan 2 dan pelan 3. Okey, jadi kat situ ada proses kerja lah apa yang dibuat kat situ Untuk pelan 1 dia buat untuk PWB production lah. PWB ni adalah litar elektronik untuk TV kita lah. Okey, untuk pelan 2 ialah pemasangan lengkap LCD TV. Manakala pelan 3 sekarang ni dia buat untuk market repair dan juga OEM produk. Okey, OEM produk ni ialah kita buat produk untuk syarikat lain lah. Okey, dan gunakan nama syarikat tersebut. Itu panggil OEM Okey, ini adalah proses-proses kerja lah secara umum. Okey, jadi saya tunjuk gambar je. Okey, ini adalah produk TV yang terbaru lah yang kita buat LCD TV beresolusi 8K. 8K resolusi TV yang mana TV ni sangat cerah lah, terang dan realiti. Maknanya gambar yang kita perlihatkan dalam TV tu gambar seolah-olah gambar realiti. Okey, maknanya terang sama dengan gambar yang sedia adalah ataupun gambar yang realiti lah Okey. Sorry, Encik, sorry to interrupt. Maybe you can share this slide to us later. Boleh. Because we can refer it when we do report ourselves. Yeah. So can we just proceed with our interview because we have class later. Sorry. Okey, tak apa. Boleh. Sorry ya. Okey, tak apa. Okay. I share screen. So the first question is just now we see kami tengok the chart, organizational chart. Yeah. So kami want to ask, do you have an ethics official in charge?
Okey, untuk etik officer secara secara mutlak tak ada lah. Secara mutlak maksudnya orang tu jaga etik tidak ada. Jadi kita ada HR, assistant manager yang mana dia bertugas lah. Di samping kita buat kerja-kerja untuk HR, recruitment, dia juga jaga untuk ethics. Ethics ni macam-macam lah. Kita ada macam-macam untuk legal dan sebagainya. Mereka akan jagalah, iaitu Encik Zul. Encik Zul sepatutnya yang duduk sini tapi dia tak boleh hadir. Saya sebenarnya adalah officer juga tapi bahagian latihan. Saya training officer. Saya ditugaskanlah untuk terangkan kepada kamu sedikit lah tentang apa yang saya tahu berkenaan dengan topik ni. Okey. Jadi maknanya untuk officer ethics secara mutlak tak adalah. Cuma kita ada assistant manager, HR yang akan jaga ataupun yang akan monitor lah dari segi ethics pekerja-pekerja. Okay. So the ethics officer dia macam buat polisi, dia buat rules berkaitan dengan etis ke official ini. Okey, sebenarnya untuk ethics management lah kita akan follow Japan punya ataupun headquarter punya arahan lah. Untuk di Jepun dia akan keluarkan guidelines. Kita akan follow guidelines tersebut berdasarkan kepada legal activity ataupun legal recruitment lah. Requirement daripada Malaysia. Okey, jadi daripada situ kita akan buat polisi-polisi yang berkaitan dengan etik dan juga corporate governance lah. So just follow the guidelines of headquarter. So officer just make sure all of the employee follow the guidelines. Okay. So the next question is, do you think your company face any ethical issues? And if yes, can you describe the issue? Maybe I can give you some examples of ethical issues here, like sexual harassment, discrimination, and social media. Social media means like employee complain on Facebook about your company. Okay. Alright. Berkenaan dengan ethical issue ni sebenarnya ada dua kategori lah. Pertama sekali ialah behavior, iaitu pekerja punya behavior lah, workforce punya behavior kan. Yang keduanya ialah dari segi corporate culture. Okay, jadi dua tu adalah berkaitan dengan etik lah. Okay, untuk behavior ni biasalah sebab yang bekerja manusia kan, manusia ni macam-macam perangai. Jadi saya rasa tak terlepas daripada isu-isu etik. Okay, walaupun di syarikat ni isu-isu etik ni setakat saya sudah bekerja kat sini 10 tahun lebih kurang, saya belum pernah jumpa lagi lah masalah-masalah etik yang besar. Okay, contohnya macam sexual harassment, discrimination tu macam-macam kat mana-mana kilang pun ada lah saya rasa walaupun tak menonjol tapi ada. Okay, dan juga social media ni saya rasa kita akan pantau lah employee punya social media punya macam Facebook dan sebagainya lah. Sebab kita ni dalam jaringan dalam syarikat berkawan dengan dalam Facebook dan sebagainya, dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita boleh pantau diorang punya. Ada jugalah satu dua kes. Ada contoh macam social media tadi, macam-macam ada perkara-perkara yang confidential terkeluar daripada syarikat. Okey, jadi kita ambil tindakan serta-merta lah kepada pekerja-pekerja terlibat dan masalah tu rasanya tak begitu besar lah. Okey. Tadi Encik cakap discrimination mesti ada dalam setiap company, right? Okay, boleh share sikit about the discrimination in your company, like gender discrimination or like age or something else? Okay,
Macam ni diskriminasi kat sini bukan maksud kita nak rendahkan satu puak ataupun satu kaum dan sebagainya. Okey, diskriminasi kat sini kita merujuk kepada keperluan syarikat. Okey, contohnya kita sekarang ni syarikat Sharp, kalau awak baca dalam internet dan sebagainya, kita dah bergabung dengan syarikat Honhai telah membeli kita punya saham. Jadi Honhai, syarikat Honhai ataupun Foxtron ni dia lebih kepada Chinese punya lah. China punya company. Jadi diskriminasi kat sini kita perlukan pekerja-pekerja baru yang boleh berinteraksi dalam bahasa Chinese lah. Contohnya untuk Taiwan dia lebih kepada Mandarin dan sebagainya. Okey, jadi itu saya masukkan dengan diskriminasi kat sini, tapi dengan dalam keperluan pekerjaan. Okey, bukan diskriminasi terus kita nak cantas sesuatu kaum dan sebagainya lah. Bukan tu maksud saya. Tapi dalam keperluan kerja perlu ada diskriminasi itu untuk mencapai matlamat syarikat lah. Okey, sebab kita punya supplier daripada China, Taiwan dan sebagainya, kerana sekarang ni saya sebut tadi lah, oleh kerana kita punya syarikat telah bergabung dengan syarikat Foxtron dan syarikat Honhai, keperluan tu ada. Okey, jadi maknanya diskriminasi tu kena ada. Okey, itu maksud saya. Okey. Okay, thank you. So I proceed to next question. What are the ethical practices that your company implements? Ethical example of ethical practice is like have code of conduct, good enforcement, or Okey, sebelum ni lah pada awal-awal tahun syarikat ni ditubuhkan, kita ada sediakan handbook lah. Kita juga sebenarnya ada sekarang pun ada juga, kita ada CA. CA ataupun collective agreement lah antara pekerja dan majikan. Kita juga ada code of conduct yang diterbitkan ataupun di-establish daripada Sharp Corporation Jepun. Dan juga kita juga ada polisi lah yang syarikat sendiri tetapkan ataupun buat berdasarkan kepada keperluan undang-undang Malaysia lah. Okey. Jadi kat situlah kita punya ethical practice dijalankan. Okey, berdasarkan kepada polisi-polisi, code of conduct, terus macam-macam lah Kita ada banyak, saya ada sediakan banyak salinan sebenarnya pada kamu ni so you boleh share kepada kami ke? Boleh. Itu handbook. Yang untuk handbook kita tak boleh keluarkan lah. So kamu boleh check handbook CA ni dekat laman web sebenarnya laman web apa saya pun tak ingat lah. Laman web tu dalam tu ada banyak handbook, ada banyak CA lah dalam tu kamu boleh rujuk yang berkenaan dengan syarikat Sharp. Okey, tapi untuk hard copy saya tak boleh bagi sebab kita dah sediakan dalam buku-buku jadi kita akan bagi kepada pekerja-pekerja. Cumanya saya boleh bagi adalah polisi-polisi lah yang kita ada code of conduct. Okay. So Encik later share. Boleh share boleh. Okay. So I just proceed with pass to my group member Willie to ask the question for. Okay, so do you think that your company face any corporate governance issue? So for example, like you have conflict of interest among the directors, or you have oversight issue, or transparency or accountability issues? Does Sharp ada macam isu ini dari segi corporate governance CG lah? Okay, secara personally saya Okay, saya rasa isu ni ada lah, walaupun tak begitu nyata. Okay, jadi kalau kita lihat kita punya apa nama tu org chart saja kita dah nampak dah daripada beberapa tadi tu apa nama tu head of department, okay, semuanya adalah orang Chinese lah.
Okey, jadi kat situ kita nampaklah ada sebenarnya kalau dulu kita kebanyakannya adalah Japanese. Sebab kita baru saja localizekan kita punya pengurusan pada tahun 2017. Jadi kebanyakannya sekarang ni adalah Chinese lah. Dia punya head of directors, head of departments, managing directors dan sebagainya lah. Okey, jadi kebanyakan ialah Chinese. Okey, jadi pada firasat saya lah adalah sikit tentang berkenaan dengan konflik of interest, transparansi tu saya rasa ada. Walaupun tak jelas lah, tapi saya rasa ada. Itu pendapat peribadi saya lah. Okay. Alright. So next slide please. So next question, like any CG practices being practiced, like for example, a director go for training, then you have CG framework, then you have or you have policy regarding to this kind of issues. Macam mana tadi? Boleh ulang semula. Yang aku share ada. Okay, boleh. Apa tadi? So so tadi Encik ada cakap pasal transparansi kan. So nak tanya itu transparansi dia boleh Encik cerita sikit dia transparansi in term of macam mana? Transparansi ni keterusan kan? Yeah. Okay, keterusan ni dah contoh lah Alright. Mostly kita punya pekerja-pekerja media management, kita buat kerja bawahan adalah orang Melayu lah. Okay, orang Melayu kebanyakannya. Okay, tapi berkenaan dengan keterusan ni dari segi contohnya kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat, pekerja-pekerja dan sebagainya. Okay, dia ada nampak sedikit ketidakterusan lah kat situ. Jadi kalau kita boleh kirakan berapa persen dalam production side, saya rasa boleh kira lah berapa ramai pekerja bukan Melayu lah. Contohnya macam Chinese, Indian. Tapi kebanyakan mereka ni mempunyai jawatan tinggi lah. Senang cerita lah contohnya senior supervisor, senior officer dan sebagainya. Okay, jadi kebanyakannya pekerja-pekerja Melayu pun bukan tak perform. Tapi saya tak pastilah. Kat situ lah saya nampak ketidakterusannya kat situ lah dari segi pemilihan warga-warga kerja yang berkredibiliti untuk naik. Okay. Jadi kalau sebab awak tak dapat kat sini kan, jadi senang cerita susah lah. Sebab kat sini kita bekerja secara aktual, reality. Okay. Jadi susah kita nak terangkan kepada pelajar lah sebenarnya. Okay, walaupun itulah pendapat peribadi saya, memang adalah sedikit ketidakterusan. Walaupun yalah, susah kita nak cakap lah. Okay, boleh. So Encik nak tanya tentang macam tadi kan saya tanya tentang macam isu sikit lah. So sekarang nak tanya tentang macam ada lah good practices yang dari macam segi lain. Contohnya director dia ada pergi training. Contohnya Sharp ada corporate governance yang dia ada polisi dia ada documentation dia ada framework dia. So nak tanya tentang good practice dia. Ada ke tak? Okay, sebenarnya kat Sharp ni kalau dari segi mutasi dan daripada segi pemakaian aktiviti-aktiviti pekerjaan ni bagus dah sebab dia dah ada macam-macam polisi ataupun tadi saya sebutkan tadi contoh macam code of conduct, kita ada rules of confidentiality, kita ada macam-macam lah yang telah diwujudkan oleh kita punya Sharp Corporation Jepun. Okay, dan cuma pemakaiannya di tempat-tempat kerja
Contoh di Malaysia, di China, di Thailand, di Indonesia. Jadi pemantauannya agak susah lah sebenarnya daripada headquarters ke tempat-tempat ataupun ke syarikat-syarikat cawangan ni agak susah lah untuk kita implementasi. Okey, cumanya berdasarkan kepada kekuatan lah di organisasi tersebut. Itu berkaitan dengan etik lah. Macam tadi contohnya kita ada asset manager ataupun HR asset manager yang menjaga ethical punya contents. Okey, jadi dia kena kuat lah. Jadi kalau dia tak kuat, ikut kata orang atasan, jadi ethical itu akan wujud dah. Okey, walaupun tak nampak. Okey. Jadi saya rasa untuk Sharp ni dia dah bagus. Semua ada. Kita ada PDPA, kita ada macam-macam. PDPA lah. Kita ada sexual harassment policy, kita ada macam-macam lah polisi-polisi yang telah dibentuk. Tapi dia memerlukan pemain yang kuat lah dalam isu etika ni. Dari segi HR-nya dan sebagainya. Okey, jadi kalau di sini kita HR cuma 6 orang aja. Okey, 6 orang aja. Jadi kita ada 3 section. Kita ada section recruitment, kita ada section payroll dan kita ada section training. Okey, jadi bahagian recruitment ni lah yang mengawal semua sekali lah berkaitan dengan etika, isu etika dan sebagainya. Okey. So maksudnya Encik cakap pasal dia polisi dia ada, cuma dia punya implementation kena baiki sikit lah maksudnya. Maksud saya pemain dalam syarikat. Maksudnya dari segi pemain tu maksudnya ialah orang yang bertanggungjawab lah dalam isu etika ni ataupun konten etika ni, dia kena kuat lah. Dia kena ikut semua yang telah ditetapkan oleh HQ. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari segi undang-undang lah Malaysia sendiri, dia kena kuat. Okey, macam sini bukan tak kuat kuat juga, tapi ada certain part lah yang agak lemah. Dari segi mungkin susah nak cakap lah. Susah kita nak cakap lah. Susah kita nak terjemahkan, susah sebab jelah. Bukan kita nak cerita buruk lah kat sini bukan, tapi itulah masalah aktual yang berlaku dalam mana-mana syarikat, bukan syarikat staff saja, mana-mana syarikat bersama. Okey? Okay, boleh faham. Okay, so any follow-up question ke nak tanya? Tak ada. Okay. Okay, so, ada nak tanya lain? Next question. So, okay, contoh tadi kita ada tanya semua pasal isu-isu semua tu kan. So, tadi Encik ada cakap kalau dia ada employee, dia ada sesikit yang dia orang ada tak berapa baik punya behavior. So kalau macam ni kan, dia orang violate company code of conduct dalam employee handbook tu, dia macam prosedur dia untuk handle situation ni dia macam mana? Okay, kita ada disciplinary procedure lah. Kita ada disciplinary procedure yang mana kita akan ambil tindakan kepada pekerja-pekerja yang melanggar lah. Sama ada ini kita tentang misconduct lah Okey, dia akan melanggar peraturan-peraturan syarikat yang telah ditetapkan. Okey, termasuk kat sini juga dalam conduct sebenarnya termasuk dalam kita punya misconduct lah Okey. Kita ada disciplinary action, kita ada disciplinary procedure. Okey, jadi untuk prosedur ni kita akan rujuklah akta-akta yang berkenaan. Contoh kalau yang berkaitan dengan behavior ataupun attitude pekerjaan, contohnya ponteng ataupun yang lebih besar lagi sexual harassment lah itu besar ini untuk yang biasa-biasa untuk berkaitan attitude tadi, contohnya ponteng. Apa tindakan kita perlu ambil, kita akan bagi contohnya macam dia ada peringkat-peringkat lah yang kita panggil dia progression punya disciplinary progressive disciplinary, yang mana kita nak mengubah attitude pekerja yang melakukan kesalahan laku tadi lah Contohnya di ponteng, jadi apa yang kita buat, kita akan
panggil dia, kita akan panggil dia, kita akan tanya masalah dia dalam lebih kurang sesi counselling lah. Dan kalau berlaku lagi, kita akan bagi amaran lisan, kemudian kita akan bagi surat amaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lah. Kalau dah tak berubah juga, barulah kita akan tamatkan perkhidmatan dia. Okey, itulah tindakan progressive disciplinary yang kita ambil lah, Okey, jadi tapi kalau untuk lain-lain misconduct, contohnya tadi saya sebutkan tentang sex harassment. Okey, untuk sex harassment ni dia ada sedikit special lah. Kita akan buat DI lah, kita akan buat DI, domestic inquiry lah. Kita akan siasat report ataupun apa tu, kelianan lah yang dibuat oleh pekerja tu. Kita akan buat penilaian, kita akan buat investigation sebelum kita buat keputusan lah. Okey, jadi awak dah pernah belajar DI kan? Ada tak belajar DI? Domestic inquiry. Ada? Tak berapa belajar tentang pasal ni. Awak ambil apa Kita orang account. Oh, account. Kita orang pada account. Tapi jauh je. Tapi ini pun pasal macam part of our. Nah, sebab nak belajar tentang etik juga. Kan? Oh, okay. I see. Awak nak ambil HR. Okay. Jadi untuk tu kita kena ada DI lah. Untuk contoh macam sex harassment dan sebagainya, kita akan buat DI. Ini maknanya untuk kes-kes tuduhan, kes-kes tuduhan macam ni, kita tak terus ambil tindakan. Kita akan buat DI. Domestic inquiry lah ataupun penyiasatan sebelum kita jatuhkan hukuman kepada pekerja yang tertuduh. Okey. Jadi kita akan nilai tuduhan tersebut, kita akan buat kita akan panggil saksi-saksi kalau ada, kita akan kumpulkan segala maklumat. Kalau betul tuduhan tersebut, kita akan ambil tindakan kepada pekerja yang dituduh. Okey. Dan sekiranya tuduhan itu palsu, kita akan ambil tindakan kepada pekerja yang menuduh. Okey. Dan kita akan bayarlah. Kita akan bagi compassionate payment kepada pekerja yang tertuduh, disebabkan kita telah kenakan tindakan-tindakan kepada mereka lah, Okey, itu antara proses ataupun prosedur untuk kita mengawal pekerja-pekerja yang bermasalah ataupun yang melakukan misconduct lah. Okey. Untuk kesalahan-kesalahan kecil, contohnya tidak merakam waktu kerja harian, kita akan bagi surat tunjuk sebab. Itu adalah tindakan yang paling rendah lah. Okey. So, Encik tadi Encik ada cakap pasal macam akan ada tindakan kan. So yang tindakan biasa, yang untuk yang serius punya biasanya retrenchment lah, betul? Dia bukan retrenchment, kita panggil dia termination. Termination. Retrenchment ni ialah pekerja tu contoh kita akses pekerja, kita punya pekerja lebih, yang lebih tu kita buat retrenchment. Okey, itu masuk retrenchment lah. Dan biasa retrenchment ni ada macam-macam, ada beberapa skim lah ataupun skim tu adalah kaedah lah ataupun kategori. Kita ada CSS, kita ada VSS, itu dipanggil retrenchment. Tapi kalau berkaitan salah laku, kita panggil termination. Okey. Right. Okay, boleh. So, moving on, I'll pass to Ain to continue the interview. Awak semua ni work from home ke? BDR? Awak semua BDR buat kerja dekat rumah ke apa? WFH? Ya, kita orang semua online class. Semua online class Ya. Okay. Can we proceed with the next question? Like Encik cakap sebelum ni, there is a situation di mana there is an employee complain about the company on the social media. So I would like to know, is there any action that the company that taken by the company? Okay. Yang berkenaan dengan social media tadi Betul.
Okey. Jadi kita akan siasat dululah. Sebenarnya dimasukkan cerita tadi tu yang berkaitan dengan satu pekerja dia dimasukkan, dia buat perbincangan dalam Facebook berkenaan dengan masalah kerja. Contohnya peralatan ni macam mana nak diperbaiki dan sebagainya lah. Saya pun tak tengok juga dia punya apa nama tu, apa tadi tu, masalah tu lah ataupun perkara tersebut. Okey, tapi dia masukkan sesuatu dalam Facebook dan dia buat perbincangan dalam tu. Jadi bila ada orang luar, ada orang lain masuk, orang syarikat jugalah masuk, dia nampak benda tu adalah syarikat punya confidential punya aktiviti lah sebenarnya kan. Dia tak boleh bincang dalam media sosial, dia kena bincang dalam syarikat. Okey, jadi tindakan yang kita ambil, kita panggil lah mereka-mereka ni dan kita tanya kenapa dia buat macam ini. Kita minta penjelasan dulu lah. Kita akan bagi, selain kita bagi surat tunjuk sebab. Okey, kenapa dia buat begini. Okey, jadi kita akan nasihatkan mereka, kalau berlaku lagi kita akan ambil tindakan yang lebih berat lah. Jadi pada tindakan pertama tadi kita kenakan surat tunjuk sebab. Okey, surat tunjuk sebab ni sebenarnya besar jugalah dalam employee punya personal punya data sebab dia masuk dalam kita punya fail peribadi. Surat tunjuk sebab ni. Okey, jadi orang takut dah. Pekerja takut. Bila dapat surat tunjuk sebab je mesti takut punya. Jadi dia tidak akan berulangi lagi lah masalah tersebut. Okey, itu antara lain kaedah yang kita kenakan kepada pekerja-pekerja yang buat tentang berkaitan dengan sosial media tadi lah. Kalau macam bribing dalam media sosial saya rasa tak ada lah. Sebab kat sini kebanyakan pekerja kita saya boleh ceritakan lebih 85% pekerja kat sini dah berkhidmat lebih kurang 25 tahun. Maknanya apa maksud kat sini? Maksudnya pekerja kita ni sayang dengan syarikat Sharp ni. Sebab ada macam-macam lah insentif kita bagi pada mereka. Contoh dari segi kenaikan gaji, bonus dan sebagainya. Okey, jadi pekerja-pekerja ni sayang dengan syarikat lah. Okey, jadi dia jarang, saya tak pernah jumpa lah dia bribe dalam media sosial berkaitan dengan syarikat. Okey, tak ada jumpa lah, saya tak jumpa So if there is found guilty for when about the company in the social media, adakah the next action tu macam there will be terminate or kena gantung kerja ke? Oh, tidak. Dia kalau isu tu isu besar lah kalau macam tadi tu tak besar sangat sebab dia berkaitan dengan peralatan dia. Jadi walaupun dia confidential tapi dia berkaitan dengan kerja. Kena faham tu lah keadaan tu okay. Jadi kalau lain, contohnya kita bagi maklumat shipping kepada orang ketiga yang tak ada kaitan dengan syarikat. Sebenarnya ada kes berlaku juga dulu, tapi dah lama dah. Dah lama zaman-zaman dulu lah. Ada situasi itu. Okey, jadi itu akan membahayakanlah aktiviti syarikat sebenarnya. Okey, jadi untuk yang dua situasi yang berbeza tadi, satu bincang dalam sosial media untuk syarikat, satu lagi yang tidak ada tidak berkaitan dengan syarikat, yang tidak berkaitan dengan syarikat lah. Dia beritahu input ataupun maklumat kepada orang luar, orang ketiga. Okey, itu berbeza lah berbanding dengan tadi. Jadi untuk yang situasi kedua ni lebih berat daripada situasi pertama tadi. Okey, jadi situasi sama tadi saya sebutkan kita bagi surat tunjuk sebab. Okey, tapi kalau yang ni kalau kita dapat tangkap, kalau dapat tangkap kita akan kena tindakan yang lebih berat lah. Okey, daripada tu. Okey. Okay. So moving to the next question. Proceed to the next question. Like for the issue happen, what do you think the factor that contribute to the issue? Sebenarnya contoh, apa faktor yang membuatkan pekerja itu untuk meluahkan pada pandangan Encik? Ini berkaitan dengan isu sosial media tadi ke apa? Ya.
on the social media, like the factor encourage them to do. Okay, faktor dia pertama sekali mungkin kalau dia tadi berkenaan dengan perbincangan tadi lah bincangan dalam sosial media atau dasa, itu adalah medium yang mudahlah untuk mereka gunakan untuk perbincangan. Okey, jadi sebenarnya salah tapi itulah satu-satu medium yang diorang boleh gunakan untuk buat perbincangan di luar waktu kerja. Okey, dalam waktu kerja mungkin sibuk dengan kerja-kerja lain. Mungkin ada meeting, hari-hari ada meeting. Mungkin ada masalah-masalah dalam production dan sebagainya. Ini tak boleh bertemu secara semuka. Jadi bila timbul isu tu selepas waktu kerja. Jadi maknanya dia terpaksa bincang lah. Walau macam mana pun terpaksa bincang juga di luar waktu kita bekerja menggunakan media-media yang media sosial yang ada lah. Mungkin dulu sebelum tu belum ada lagi WhatsApp. Saya tu tak tahulah. Okey, belum ada lagi macam-macam lagi lah aplikasi yang lain. Contohnya macam Line ke, macam WhatsApp, macam apa lagi, WeChat ke apa dan sebagainya. Mungkin belum ada lagi masa tu. Jadi mungkin medium untuk berbincang tu melalui Facebook. Okey, itu terpaksa lah kita guna Facebook. Okey, saya rasa benda tu faktornya ialah mudah lah. Faktornya mudah untuk buat bincangan. Okey, di samping itu juga mungkin nak menyelesaikan masalah tu dengan segera. Itu faktornya ialah tentang masa lah. Masa untuk membuat keputusan. Okey, dengan segera. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada kejadian tadi dah. Okey, faktor lain untuk situasi yang kedua pula tadi, mungkin dia tidak ada niat untuk memberi maklumat itu kepada orang ketiga. Okey, mungkin dia berbual dekat dekat kedai kopi yang ada orang dengar. Jadi dia ambil apa nama tu peluang itulah untuk buat untuk apa sabotaj syarikat. Kita tak tahu. Tapi faktornya sebenarnya kita tak boleh buat bincangan lah di luar syarikat. Apa-apa saja berkaitan dengan pekerjaan. Tapi benda dah berlaku, kita tak boleh buat apa lah. Cumanya pada masa akan datang, pada masa sekarang kita dah bagi tahu bekerja-bekerja melalui latihan yang kita buat. Dan kita ada latihan khas lah berkaitan dengan etika ni. Kita ada tajuknya ialah Sharp Code of Conduct, Rules and Confidentiality, Ethical Management System dengan Legal Requirement. Okey, itu latihan yang kita beri kepada pekerja-pekerja lah. Okey, jadi kita bagi maklumat dalam tu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh buat lah. Okey. Thank you. Move to the next question. Okay, for this question, how does the company encourage an entire culture of ethical behavior at the workplace? Contohnya dalam memastikan budaya tingkah laku yang beretika dekat tempat kerja. Okey. Pertama sekali kita ada sediakan latihan-latihan lah. Latihan-latihan yang berkaitan dengan etika. Contohnya kita ada, saya sebut tadi lah kita ada Sharp Rules and Confidentiality, Code of Conduct, Ethical Management System dengan Legal Requirement. Okey. Itu salah satunya training. Antara lain kita juga ada Sharp apa nama tu? Kita ada Sharp ni Company Uniform Codes and Disciplinary Action. Kita ada tu. Kita juga ada Disciplinary Procedure Training ada. Okey, kita ada Domestic Inquiry pun ada. Kita ada apa nama tu macam-macam training lah kita ada sebenarnya. Okey, sampai itu juga itu training dalaman yang kita buat menggunakan internal trainer lah. Dan kita juga ada panggil trainer-trainer daripada luar untuk datang bagi taklimat lah ataupun training kepada pekerja-pekerja
Contohnya kita ada leadership training, kita ada berkaitan etika, kita ada supervisor training, kita ada managerial training dan sebagainya lah. Okey, itu adalah antara cara kaedah lah untuk kita mengukuhkanlah etika kerja di syarikat. Okey, samping itu juga kita ada yang lepas kita ada buat aktiviti lah, kita bagi reward kepada pekerja yang bekerja 100%. Maknanya datang kerja, kita ada datang kerja. Kita bagi reward, attendance reward kepada mereka yang cemerlang dalam dia punya kehadiran. Okey, dan lebih kurang 60% daripada pekerja syarikat ni yang dapat reward tersebut. Maknanya kat sini kita nampak kita ada reward, etika pekerja akan berubah lah. Okey, jadi itu antara satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk mewujudkan budaya syarikat, budaya etika yang baik dalam syarikat. Okey. Okey, sekarang pun kita ada jalankan apa nama tu reward and punishment policy. Maknanya pekerja yang baik kita bagi reward, pekerja yang kurang baik kita akan bagi punishment lah, ataupun apa punishment? Tindakan lah itulah antara lain kaedah yang kita gunakan untuk mengukuhkan etika, tindakan etika lah dalam pekerja-pekerja. Okay. Then can we move to the next question? So for the next question is, do your company have any whistleblowing policy? Okey, untuk syarikat kita ada whistleblowing policy yang kita establish pada tahun 2020 lah. Sebenarnya benda tu dah lama ada, cuma yang terbaru ni kita telah apa nama tu upgrade pada tahun 2020 yang lepas. Okay. Is there any protection toward the whistleblowers to happen? Macam untuk elakkan this thing happen? Sebenarnya whistleblower ni dia terlindung ataupun dilindungi di bawah akta apa ni? Akta whistleblowing 2010 dan juga akta company X 1965 atas syarikat 1965. Maknanya dia orang ni sebenarnya dah terlindung ataupun dilindungi oleh akta-akta lah yang saya sebut tadi. Okey, dan di syarikat kita juga ada CA. CA ni adalah tadi saya sebutkan collective agreement. Okey, pekerja-pekerja yang menjadi whistleblower ni akan dilindungi daripada akta tersebut, dilindungi di bawah akta tersebut dan juga dilindungi di bawah kaedah-kaedah di bawah CA yang telah kita tentukanlah. I think that's all for my question. I was on to Benji to ask the next question. Apa dia? Tak dengar. Saya ada question tentang whistleblower. Okey. Jadi kalau ada employee dia jadi whistleblower, adakah company akan macam protect the employee supaya dia employee yang jadi whistleblower tu tidak dikenali oleh orang lain? Ya, kita akan apa nama ni, segala maklumat orang yang jadi whistleblower ni kita akan simpan lah, dan kita tidak akan bagi tahu kepada sesiapa pun. Sebab untuk whistleblower ni bukan kita cakap terus
kita tak melalui email, kita tak perlu jumpa dan sebagainya. Kita akan ada satu box yang kita sediakan untuk pekerja buat aduan. Jadi maksud dia akan masukkan dalam box tu dan kita tiap lah. Jadi maknanya kat sini hanya orang yang baca dan terima surat itu saja yang tahu. Itu antara salah satu kerahsiaan lah, maklumat-maklumat kerahsiaan yang kita akan simpan. Okey, jadi maknanya semua tak tahu lah siapa yang bagi tahu, siapa yang buat aduan tersebut. Okey. Jadi bolehkah saya tahu siapa yang tak mengambil tanggungjawab tentang Mr. Wu? Okey. Siapa ini yang di bawah HR punya lah, daripada Cik Zul sebenarnya. Cik Zul lah yang bertanggungjawab, yang akan buka dan baca. Dan kadang-kadang surat tersebut ditujukan terus kepada kita punya MD. Jadi MD akan baca, dia akan rujuk kepada HR juga. Okey? Okey, boleh. Terima kasih. Jadi saya akan proceed dengan question yang seterusnya. Right. Next slide please. So, adakah syarikat Sharp ada menjalankan tanggungjawab sosial korporat program? Sekiranya ada, bolehkah Encik terang apakah program yang syarikat Sharp yang Okey, untuk CSR ni kita ada banyak aktiviti lah. Kita ada EMS, EMS apa tu? EMS Day. Kita akan EMS Day ni biasanya kita akan buat ni adalah tahunan punya lah aktiviti EMS Day ni di bawah Sekretariat Environmental Environmental Management System. Okey, kita ada ISO 14001 2015. Jadi kita ada person in charge, representative untuk EMS. Okey, jadi pihak ni akan buat aktiviti EMS Day pada setiap tahun. Jadi aktiviti ni kita akan pilih komuniti-komuniti yang berhampiran dengan syarikat. Okey, ada banyak contoh lah. Contohnya ada banyak, kita ada buat di Yayasan Anak Yatim Batu Pahat. Kita ada buat di kampung Parit Raja Darat. Okey, inilah komuniti-komuniti yang berhampiran dengan syarikat. Apa aktiviti yang kita buat masa tu ialah kita buat pembersihan tempat-tempat awam, contohnya macam Dewan, kita bersihkan kawasan parit, tepi jalan, kita buat ceramah berkenaan dengan penjagaan alam sekitar, dengan komuniti-komuniti penduduk kampung dan sebagainya lah, banyak. Okey. Keduanya kita juga ada khidmat masyarakat, community service yang kita buat sekiranya ada berlaku bencana lah di komuniti-komuniti berhampiran dengan syarikat. Contohnya kita ada pernah buat pada tahun 2006 dan 2007 yang lepas, kita buat kerja-kerja pembersihan sekolah selepas berlaku banjir yang besar melanda Johor pada tahun tu. Okey, jadi kita hantar pasukan kita hantar kita bekerja untuk membersihkan kawasan sekolah yang terlibat dengan banjir tersebut. Okey, kemudian pada tahun 2013 dan 2015 kalau kita ingat di Kelantan banjir besar pada masa tu, 2013. Kita wujudkan dana, kita pungut dana, kita beli peralatan-peralatan pembersihan, dan kita juga buka kaunter-kaunter derma baju, pakaian dan sebagainya. Kita kumpulkan dan kita hantar ke tempat-tempat komuniti di sana lah. Itu salah satu CSR yang kita buat. Okey. Okey, selain daripada itu juga kita ada blood donation. Kita ada buat camp derma darah pada setiap tahun untuk membantu pusat darah Hospital Nora Ismail di Batu Pahat untuk supply darah lah, ataupun untuk
menyediakan tabung darah ke pusat darah lah di Nora Ismail lah, Hospital Nora Ismail. Okey, itu antara lain lah aktiviti CSR yang kita buat. Alright, jadi Encik, pada pandangan Encik, apakah kesan program CSR kepada masyarakat dan juga dari aspek syarikat? Okey, pertama sekali kita nak dapatkan hubungan lah antara komuniti-komuniti di sekitar kawasan syarikat. Okey, jadi kat sini kita banyak wujudkan aktiviti tersebut untuk bagi hubungan yang lebih baiklah antara syarikat dan juga komuniti. Okey, itu untuk hubunganlah dari segi industri. Okey, keduanya sebenarnya kita nak contribute lah kepada social wellness dengan kita bagi. Sebenarnya kita ada banyak aktiviti daripada tadi, kita juga ada ceramah-ceramah berkaitan dengan keselamatan kesihatan dan sebagainya kita beri kepada komuniti-komuniti tadi. Okey, jadi itu sebahagian daripada kaedah lah macam mana syarikat Syab contribute dalam social wellness. Okey, samping itu juga dia akan meningkatkan syarikat punya image lah di mata pengguna. Okey, jadi kita sebagai sebagai duta lah kepada syarikat Syab secara langsung untuk memberi image yang baik kepada komuniti-komuniti yang berada di sekitar kita. Okey, jadi dengan itu dia akan akan bagi kita semula lah kebaikan kepada kita semula. Okey. Okay. Jadi untuk next question, jadi apakah cadangan atau penambahkan yang Encik nak berikan untuk memperbaikikan tentang ethical and government issue atau untuk current practice terhadap syarikat Syab? Okey. Pertama sekali ialah untuk pendapat saya lah sebenarnya syarikat Syab ni sudah ada base yang begitu kukuh sekali lah dalam etika kerja dari segi corporate governance-nya, daripada etika behavior-nya dan sebagainya dah cukup kukuh. Cumanya ialah dari segi pemain-pemain dalam yang menjaga etika ni lah, isu etika ni. Sebenarnya dia sepatutnya ialah satu badan ataupun satu jabatan yang apa kata orang tu, yang tidak ayat dia, satu badan yang contohnya dia ada badan yang independen untuk jaga. Ya, independence. Dia yang independence, dia tak boleh dipengaruhi oleh orang-orang lain. Itu yang pertama sekali lah yang berkaitan dengan isu etika. Sepatutnya di Syab sini HR-nya sepatutnya begitulah. Sebab dia tak boleh ada hubungan ataupun dia kena works independently sebab dia yang sepatutnya orang takut dengan dia. Sepatutnya orang takut dengan orang yang bermain dengan isu etika ni. Tapi apa yang berlaku yang sebaliknya lah. Sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana syarikat pun sama sebenarnya. Okey, jadi bukan syarikat Syab saja, di mana-mana syarikat pun sama. Okey, itulah masalahnya. Okey, sebab jadi kita kena untuk berada di HR ataupun yang berada di di sektor ataupun di sektor itu, dia kena work independently. Bukan work, maksudnya independently itu bukan bekerja seorang tidak. Dia kena
bebaskan daripada gangguan-gangguan luar. Okey, terutama sekali daripada top management lah. Itu yang paling utama sekali. Okey, jadi kalau dia sikap dia takut pada top management, susahlah kita nak buat etika kerja yang baik. Pertamanya, keduanya corporate governance pun akan roboh lah. Okey, walaupun hukum mana pun dia. Okey, jadi pada saya itulah kita kena kukuhkan orang yang bekerja dengan etika tu. Okey, jadi barulah yang lain. Sebenarnya kalau ikutkan orang yang bekerja dengan etika ni semua orang takut. Okey, tapi bila tak kukuh, tak ada sifat itu, bahasa kukuh mana pun dasar etika kita confirm akan roboh lah. Okey, kita lihat sendiri dan kalau negara kita kan. Ya, Encik. Sorry, saya ada follow up question lah. Tadi yang mula-mula kan kita nampak organizational chart tu, director kat Sharp ni dia seorang saja. So nak tanya dia ada tak seseorang lain untuk macam tengok dia punya yang director tu dia buat punya decision, dia okay ke tak, macam ada seorang yang oversee kan decision yang director buat tu, ada tak orang? Okay. Susah nak jawab tu. Okay. Soalan tu susah nak jawab. Okay. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dekat sini lah, kita punya HR memang strict pada satu keputusan. Tapi bila ada campur tangan tadi lah saya sebut, sebab tu kena ada independently. Okay, dia tak boleh buat keputusan yang ukur untuk dia. Okay, jadi maksud itulah problem dia. Okay, jadi memang orang akan oversight lah dia punya keputusan, decision. Okay, jadi susah nak jawab lah. Jadi itulah dia punya situasi sebenarnya. Ini sebenar, saya cerita situasi sebenar. Okay, tak adalah nak cerita baik-baik tidak. Tapi ini situasi sebenarnya, mana-mana syarikat pun sama. Okay, jadi kita pun dah berada kat industri ni. Okay, jadi kita tahu dah selok-beloknya. Bukan kita nak rendah-rendahkan mana-mana syarikat, tidak. Jadi saya cerita dengan syarikat saya ni. Okay, jadi bukan saya nak rendahkan syarikat saya, tidak. Tapi itulah realitinya. Okay, kita kerja dekat industri ni, industri mana-mana industri sama. Okay, saya tak cerita tentang Petronas dan sebagainya. Itu saya semua sama aja. Okay, cuma itulah yang berlaku. Okay. Tadi apa soalan tadi? Saya lupa pula. Ya, contohnya yang dia tadi Encik cakap itu HR banyak ikut decision yang daripada top kan. So yang top punya tu ada orang lain tak yang jaga top ini supaya dia top ini punya decision tu memang act dalam best interest of employee ke syarikat ke siapa-siapa lah. Dia macam dia tak untuk keputusan yang luar dalam bidang. Contohnya keputusan yang berkaitan dengan etika. Masalah-masalah contoh tadi macam transparency, discrimination dia tidak keluar daripada syarikat. Tapi untuk yang berkaitan dengan pekerjaan, contohnya decision contoh macam production plan, budget dan sebagainya, itu ada orang atasan lagi lah di Jepun. Sebenarnya kita di Malaysia ni ada 4 buah syarikat Sharp. Ada 4 buah syarikat Sharp. 1 dekat Batu Pahat, 2 dekat Shah Alam, 1 dekat Sungai Petani Kedah. Okey, jadi 2 di Shah Alam ni kita panggil dia SEM, Sharp Electric Malaysia. Dia jaga keseluruhan syarikat di Malaysia. Okey, jadi kat situ ada seorang ketua. Jadi ketua ni yang akan jaga ketua di syarikat ni lah. Dan syarikat di Malaysia ni, ketua dia adalah di Sharp Corporation Jepun, di Jepun lah Okey, jadi itu dia punya flow dia. Jadi segala decision yang dia buat di sini yang berkaitan dengan bajet, berkaitan dengan production planning, berkaitan dengan pengeluaran, berkaitan dengan macam-macam lah. Yang berkaitan dengan pekerjaan, itu decision daripada orang atasannya. Okey, tapi yang berkaitan dengan
etika tadi, contohnya transparansi, discrimination, itu keputusan daripada sinilah. Walaupun ada dia punya asas-asas yang telah ditetapkan, itulah. Jadi itulah dia punya decision flow dia. Ya, itu decision ini berdasarkan kepada tersebutlah. Okey. Jadi kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang bertentangan dengan etika yang baik. Ada kadang-kadang tertentu etika keputusan tu kelari sedikitlah daripada landasan etika yang baik. Okey, macam saya sebut tadi, macam discrimination dan sebagainya kan. Okey, jadi itulah masalah dia. Bila HR ada pengaruh daripada luar, dia akan merosakkan institusi etika lah, yang baik yang diamalkan oleh syarikat. Mana-mana syarikat, Okey. Rasanya setakat ini sajalah interview kita. So boleh minta Encik kalau yang tadi Encik cakap ada macam soft copy semua tu, boleh tak Encik terus emailkan kepada kami untuk buat macam reference yang buat emailkan lah. Boleh, tapi saya tanya dulu dengan saya punya saya punya superior. Kalau dibenarkan saya akan bagi keluarkan lah. Kalau tak dibenarkan saya tak boleh buat apa. Sebab ni antara di bawah rules of confidentiality lah. Jadi tak boleh keluarkan sesuka hati polisi-polisi syarikat. Jadi kita kena bagi tanyalah dengan saya punya superior dulu. Kalau dia benarkan saya akan keluarkan. Kalau tak benarkan saya akan keluarkan, saya akan potonglah. Yang boleh lah. Yang boleh saja. Boleh. Faham. Okay, so sebelum kita habiskan interview ni, boleh tak kita take a picture together? Boleh. Dan nanti Ain akan tolong screenshot kan? Okay. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, so I think that's all. Anyone want to add on anything else? Ada tambah lagi? Ada tanya lain? Sorry lah, ambil masa banyak sikit tadi pada awal tadi. Tak apa. Kita faham juga. Alright, thank you. Bye. Alright, so setakat ini saja. So thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, Encik. Thank you. Bye. Thank you. Have a nice day. Bye.